Jika diikutkan, sebenarnya negara kita memerlukan sistem pertahanan udara jarak jauh, surface to air missile, bagi mengelakkan pencerobohan wilayah kita berulang. Malaysia kini mula merasai bahang selepas bertahun-tahun mengabaikan keperluan angkatan tentera. Dengan melihat ke atas pencerobohan oleh China ke dalam zon maritim dan aeroangkasa yang didakwanya di Laut Cina Selatan semakin meningkat. Sebelum ini, 16 buah pesawat tentera udara pembebasan rakyat PLAAF telah terbang ke ruang udara maritim negara merentasi Lukonia Shoal, hanya 60 batu nautika daripada negeri Sarawak yang terletak di Malaysia Timur. Dua jenis pesawat yang dikenal pasti ialah IL-76 dan Y-20. Pesawat pengangkut strategik yang perlahan dan mudah dikesan. Tetapi tentera udara Malaysia tidak mendedahkan jika ianya terbang bersama pesawat pejuang sebagai pengiring, sama ada secara visual atau pada sistem radarnya. Perkembangan itu berlaku di tengah-tengah tuntutan China yang bersaing terhadap kawasan di Laut Cina Selatan. Malaysia adalah salah satu daripada beberapa negara di rantau ini yang mempertikaikan tuntutan meluas China, manakala kerajaan China kerap menegaskan kedaulatan ke atas kira-kira 4/5. Jika dilihat, negara kita mempunyai angkatan bersenjata yang dilihat agak kecil berbanding saiz ekonominya. Kerajaan hanya membelanjakan anggaran hanya 1% daripada KDNK untuk belanjawan ketenteraan tahunannya, berbanding negara jiran seperti Singapura yang membelanjakan sehingga 6%. Ini telah memberi kesan kepada angkatan tentera yang sangat bergantung kepada peralatan yang kurang berkemampuan, malah usang yang tidak memenuhi keperluannya. Walaupun negara kita mempunyai kira-kira 4,675 km dan menuntut zon ekonomi eksklusif ZEE seluas 334,671 km persegi dengan 200 batu nautika dari pantainya. Memandangkan jarak yang sebegitu jauh, oleh itu sempadan negara perlu dilindungi. Negara kita tidak mempunyai sistem pertahanan udara jarak sederhana, apatah lagi sistem pertahanan jarak jauh. Jika ada pun, ianya adalah sistem peluru berpandu permukaan ke udara yang dilihat berkebolehan adalah Rapier buatan UK yang mempunyai jarak yang dinyatakan hanya kira-kira 8 km sahaja. Ini sangat berbeza dengan negara lain di rantau ini, dengan Indonesia mengendalikan NASAM buatan Norway dengan jarak 30 km. Thailand pula mengendalikan KS-1 buatan China dengan jarak 50 km. Singapura dengan Aster buatan Perancis sejauh 70 km dan Vietnam dengan S-300 buatan Rusia dengan jarak 150 km. Daripada kesemua sistem yang disebutkan, S-300 buatan Rusia secara meluas dianggap sebagai salah satu sistem yang paling berkebolehan di dunia yang digunakan oleh lebih sedozen negara daripada Syria hinggalah ke Algeria. S-300 menawarkan keupayaan yang tidak perlu dipertikaikan lagi. Untuk pengetahuan, S-300 ialah keluarga sistem peluru berpandu permukaan ke udara buatan Rusia yang mampu menembak pesawat dan UAV, selain menyediakan beberapa keupayaan pertahanan peluru berpandu krus dan juga balistik. Disebabkan hayat perkhidmatannya selama 40 tahun, S-300 ialah sistem senjata yang luas yang boleh menggunakan lebih 20 varian peluru berpandu. Pada masa ini, sistem S-300 masih menggunakan peluru berpandu 5V55K, 5V55R dan 48N6. Peluru berpandu ini menggunakan kepala peledak pecahan letupan tinggi yang dicetuskan oleh fuse hentaman untuk memusnahkan sasaran mereka. Dengan versi yang mempunyai jarak di antara 75 km sehingga 200 km, sistem ini akan membolehkan Malaysia menguatkuasakan tuntutannya ke atas kawasan yang dipertikaikan di Laut Cina Selatan. Selain ia memberikan ancaman yang menakutkan terhadap sebarang pencerobohan musuh daripada jarak yang jauh. Sistem ini akan membolehkannya beroperasi daripada kedudukan terlindung di sepanjang pantai dan menyediakan julat pengawasan yang luas. Sistem bateri S-300 hanya mengambil masa 5 minit untuk digunakan. Sebaik sahaja ia berhenti.
Kenderaan tersebut mempunyai komunikasi di antara kenderaan elektronik dan pautan penghantaran data dengan antena jenis tiang yang boleh ditinggikan. Oleh itu, ia tidak memerlukan wire kabel yang saling bersambung. Setiap kenderaan MAZ7910 mempunyai 4 bicu hidrolik yang diletakkan di kedua-dua sisi antara roda jalan yang pertama, kedua dan ketiga, serta keempat yang akan diturunkan ke tanah bagi menyediakan persekitaran yang lebih stabil dan juga rata. Sistem panduan peluru berpandu pula adalah daripada jenis Track Via Missile TVM dengan radar panduan flap lead yang mampu menembak sehingga 6 sasaran secara serentak dengan 2 peluru berpandu diperuntukkan bagi setiap sasaran untuk memastikan kebarangkalian membunuh yang tinggi. Had laju sasaran maksimum dinyatakan sebagai 4,200 km sejam dengan bateri mampu menembak 3 peluru berpandu sesaat. Jika bateri digunakan di kawasan lasak atau hutan, maka sistem radar penglibatan boleh dipasang pada menara setinggi 24.4 meter yang boleh disambung oleh trailer khas untuk meningkatkan kuasa liputan radar. Penggunaan radar jarak lanjutan ini untuk penglibatan tahap rendah akan meningkatkan julat sistem kepada 43,200 meter daripada 32,000 meter berbanding asal. Sistem peluru berpandu S300 ini dianggap sebagai sistem pertahanan yang tidak memerlukan sebarang pemeriksaan atau pelarasan untuk tempoh selama 10 tahun. S300 PMU-1 ialah versi rangkaian lanjutan daripada versi S300 PMU yang sebelum ini memiliki keupayaan peluru berpandu anti-balistik yang sedikit terhad, termasuk keupayaan menentang sasaran aerodinamik dengan kelajuan sehingga 3 km sesaat. Jika tidak kerana KATSA, admin yakin inilah sistem pertahanan ampuh yang sangat sesuai untuk Malaysia. Assalamualaikum.